Alhamdulillah, saya telah sampai ke Pekan Senaling yang terletak di dalam daerah Kuala Pilah. Pada sesi kunjungan saya kali yang pertama, saya telah ditunjukkan oleh penduduk setempat dan telah diceritakan mengenai perubahan Pekan Kecil Senaling ini. Kalau dulu bangunan Pekan Kecil Senaling adalah seperti bangunan di belakang saya, iaitu rumah yang terdiri daripada papan. Tapi kini lajuran kedai sudah pasti telah berubah selari dengan perubahan zaman dan juga pembangunan tanah air. So kat depan kita ni saya diceritakan ini dahulu adalah rumah kedai lama, iaitu terdiri daripada rumah kayu seperti di hadapan sana. Dan sebelah kiri saya diceritakan oleh penduduk tempatan, ini adalah pasar Senaling 80 tahun yang lampau. Lokasi ini adalah pasar dan rumah kedai lama adalah seperti di belakang kita lah. Saya ceritakan kembali mengenai komposisi penduduk di Pekan Senaling 80 tahun yang lalu. Pekan ini terdiri daripada bangsa Melayu, Cina dan juga India, sebagaimana pekan-pekan di seluruh Malaya sebelum berlakunya perang. Tetapi majoriti penduduk di sini adalah terdiri daripada bangsa Cina, daripada etnik Cantonese lah. So kalau kita lalu jalan lama daripada Johor ataupun Tampin menuju ke Kuala Pilah, kita dapat tengok ada sebatang sungai di sebelah kiri kita lah kalau daripada arah Johor ataupun daripada arah Tampin. So itu menceritakan mode of transportation ataupun kaedah pengangkutan pada zaman dahulu. Orang-orang Cina yang turun di kawasan Lukut ataupun di Melaka, mereka mudik menggunakan sungai mencari kawasan penempatan yang sesuai agar dapat menampung penghidupan mereka. Dan etnik-etnik Cantonese seperti yang saya jelaskan, mereka lebih memilih untuk menyertai aktiviti perlumbungan lah, berbanding etnik Hokkien yang cenderung ke arah sektor pertanian. That's why di kawasan Negeri Sembilan ni kebanyakan etnik Cina adalah terdiri daripada Cantonese lah. Cuma kita akan ceritakan kisah tu pada suatu hari nanti sekiranya berkesempatan. Fokus saya pada hari ini adalah untuk menceritakan mengenai kisah tragik pembunuhan orang-orang Cina di Pekan Senaling yang berlaku pada 80 tahun yang lalu lah. Kisah pembunuhan etnik Cina di Pekan Senaling ini bermula pada 6 atau 7 Mac 1942, iaitu kira-kira 2 minggu selepas tentera Jepun berjaya menawan Malaya dan juga Singapura. Singapura jatuh ke tangan tentera Jepun pada 15 Februari 1942 dan terus pihak tentera Jepun melaksanakan aktiviti mengambil alih tugas daripada pemerintah British, dan mereka telah mengenal pasti beberapa tempat utama untuk ditempatkan tentera mereka lah yang dikenali sebagai Garrison HQ. Fokus kita hari ini adalah untuk menceritakan mengenai tragedi pembunuhan etnik Cina daripada Pekan Senaling ini yang dilakukan oleh unit 11th Regiment 5th Guard Division ataupun Division kelima tentera Jepun, yang pada ketika itu diketuai oleh seorang commanding officer yang bernama Lieutenant Colonel Tsunehiko Watanabe. So kalau anda masih ingat, saya pernah ceritakan mengenai kisah pertempuran di Jambatan Air Kuning di Cangkat Jong, Perak, dan unit Tsunehiko Watanabe iaitu 11th Regiment 5th Guard Division adalah unit yang bertempur dengan 12th Indian Brigade di kawasan Cangkat Jong, Perak lah. Tapi itu adalah kisah yang lain. So kisah pembunuhan orang-orang Cina di Pekan Senaling ini bermula seawal 5 dan juga 6 Mac 1942 apabila Colonel Tsunehiko Watanabe memanggil formasi-formasi yang terdapat di sekeliling Negeri Sembilan untuk ke Seremban di Garrison HQ dia
Saya percaya Garrison HQ ni adalah di sekolah King George ke-5 di Seremban lah. Cuma saya perlu membuat sedikit verifikasi sama ada Garrison HQ 11 Regiment adalah benar-benar di sekolah King George ke-5 ataupun di tempat lain lah. So, saya sambung kembali kisah bagaimana Colonel Sunahiko Watanabe memanggil formasi-formasi di bawah 11th Regiment Field Guard Division di Negeri Sembilan pergi ke Garrison HQ untuk menerima arahan war conference daripada dia sendiri agar semua company di seluruh Negeri Sembilan melakukan pembersihan etnik. Jadi di dalam kertas pendakwaan British Military Administration yang bersidang pada tahun 1947, company ke-5, 6, 7 dan juga 8 telah pergi ke Garrison HQ untuk menerima arahan daripada Colonel Watanabe dan dia kembali ke garrison mereka di Kuala Pilah lah. So garrison company di Kuala Pilah adalah di sekolah Tuanku Muhammad atau dulu lebih dikenali sebagai English School of Kuala Pilah. Waktu war conference yang dibuat di Garrison HQ di Seremban bersama company ke-5, 6, 7 dan juga 8, Colonel Sunahiko Watanabe telah memberi pengarahan jelas supaya tentera Jepun yang diatur gerak ke kawasan Negeri Sembilan mencari pelbagai alasan, terutamanya ancaman komunisme, agar mereka dapat membunuh seramai mungkin orang-orang Cina bagi aktiviti pembersihan etnik. So polisi yang digunakan adalah rape all, kill all, plunder all. Unit tentera Jepun yang ditempatkan di Kuala Pilah adalah company ke-7 11th Regiment yang diketuai oleh Kapten Mitsui Iwata. Dan selepas menerima arahan jelas daripada Colonel Sunahiko Watanabe, dia telah kembali ke sekolah Tuanku Muhammad sebagai HQ tentera Jepun di kawasan Kuala Pilah ketika itu. Dan seawal 10 Mac 1942, Kapten Iwata telah mengumpulkan sejumlah 70 orang anggota tentera Jepun menaiki truk menuju ke pekan ni. Objektif dia adalah untuk mencari 4 keluarga utama Cina yang tinggal di kawasan pekan Senaling ni untuk dibawa kembali ke sekolah Tuanku Muhammad. Kedatangan mereka ke kawasan ini adalah seawal pada jam 6 pagi 10 Mac 1942. Apabila sampai saja di kawasan pekan ni, informer tentera Jepun terus menunjukkan di mana letaknya rumah 4 keluarga Cina utama ini. Nanti saya akan senaraikan nama-nama keluarga Cina utama ini. Dan mereka berjaya mengumpulkan sejumlah 26 orang Cina daripada 4 keluarga besar dipaksa menaiki truk untuk menuju kembali ke sekolah Tuanku Muhammad. Nanti kita akan pergi ke sekolah Tuanku Muhammad yang menjadi Garrison HQ company ke-7 di Kuala Pilah pada 1942. Saya tidak dapat pastikan kenapa 4 keluarga ini dikumpulkan. Tetapi pada perkiraan saya, sebelum berlakunya Perang Dunia Kedua di Tanah Melayu, orang-orang Cina yang berpengaruh telah memberikan sumbangan terhadap usaha perang di negara Cina lah. So mungkin 4 keluarga ini telah menyumbang sejumlah wang yang besar kepada usaha tentera Kuomintang di China untuk berperang dengan tentera Jepun. 4 keluarga tersebut adalah keluarga Lim Kim Sua, keluarga Lim Kim Tien, keluarga Ong Jiong Fah dan juga keluarga Hu Ji Kim. Dan keempat-empat keluarga ni jumlahnya adalah seramai 26 orang dikerah menaiki truk tentera Jepun pada 10 Mac 1942 waktu pagi dan dibawa ke sekolah Tuanku Muhammad lebih kurang dalam 2 km daripada sini. So kita akan pergi ke sekolah Tuanku Muhammad dan saya akan sambung cerita saya di sana.